Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. YB, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih YB kerana bersudi bersama kami di Jom Channel. Baik, kami inginkan satu pesanan YB, mungkin kenyataan YB pada petang ini. Baik, YB, kalau kita lihat ketika YB menjadi ataupun menerajui Kementerian Pertahanan, sebelum ini kita lihat banyak benda-benda yang luar biasa yang telah pun YB lakukan, dan di antaranya yang boleh kita katakan di sini adalah apabila YB memperkenalkan Elang One Off untuk pingat jasa Malaysia, dan seterusnya YB dengan penuh semangat menggerakkan kembali Majlis Veteran Negara, dan tidak dinafikan bahawa tabung pahlawan yang sebelum ini tidak pernah mencecah jutaan ringgit, tetapi setelah YB menerajui Kementerian Pertahanan, YB sanggup turun ke padang berjumpa dengan para majikan untuk memastikan mereka mendapatkan sumbangan, dan akhirnya jutaan ringgit didapati boleh dikumpul dalam tabung pahlawan ini, dan maka berduyun-duyung veteran-veteran yang sanggup berdaftar menjadi ahli pada ketika itu. Itu merupakan sesuatu yang sangat membanggakan. Walau bagaimanapun ianya tidak kesampaian, tetapi tidak mengapa. Apa yang YB ingin katakan sekarang ini kepada pengundi-pengundi di PRN Sabah yang akan mula mengundi di undi awal pada 22 September ini, dan kebanyakan mereka merupakan ahli tentera. Silakan YB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada semua. Sempena dengan Hari Pahlawan, saya tidak mau mengulas hal pengorbanan para prajurit kita kerana semuanya kita mengetahui dan menghargai pengorbanan mereka, sama ada dalam keadaan sebelum merdeka, selepas merdeka, semasa darurat, dan semasa negara ini aman. Walau apa suasana sekalipun, prajurit kita bertugas setiap masa mengawal keamanan negara. Sebelum saya menjadi Menteri Pertahanan, macam biasalah kita bergaul dengan semua pihak. Pihak tentera yang berbagai pangkat, yang telah berpencen, yang bersara awal, daripada berbagai pangkat, daripada pangkat bawah sampailah kepada menjawat jawatan bekas jeneral-jeneral tentera kita. Kita mendengar rungutan mereka, pandangan mereka, keluhan mereka. Bila menjadi Menteri Pertahanan, saya berfikir mestilah kita mencari jalan bagaimana untuk membantu pasukan tentera, terutama selepas mereka bersara. Masa mereka bertugas memang masalah-masalah mereka ialah soal gaji, allowance, tempat tinggal, keselesaan keluarga dan sebagainya. Itu masa bertugas. Tetapi setelah bersara ataupun berhenti awal sebelum bersara, untuk menyambung kehidupan itu, itulah yang paling penting dalam jalanan hidup mereka. Mereka menyertai tentera dalam umur kadang-kalanya 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun. Kalau sampai pencen pun baru berumur 41, 42. Ruang mereka untuk meneruskan hidup begitu lama lagi kalau ikut graf kehidupan rakyat Malaysia. Yang tak berpencen pula, yang bersara awal, sudah tentulah mereka akan menghadapi masalah dan bertarung untuk menyambung, mencari rezeki di Malaysia ini. Oleh itu, saya memikirkan soal veteran tentera ini perlu digerakkan. Maka Majlis Veteran yang telah diluluskan di Parlimen dan telah diaktakan, yang lama tidak bergerak, maka saya cuba hidupkan kembali dan memanggil mereka yang dianggap boleh memberi sumbangan fikiran berada dalam Majlis Veteran itu. Kita mesyuarat sudah beberapa kali memberi pandangan-pandangan bagaimana untuk meningkatkan ataupun membantu veteran-veteran tentera.
Maka mereka yang terlibat terutama dalam masa darurat perlu dihargai. Sama ada semasa konfrontasi dengan Indonesia dan sebagainya, perlu dihargai. Maka kita berilah kepada mereka sedikit imbuhan. Saya ulang lagi sekali, sedikit imbuhan. RM500 one off. Berkali-kali saya berjumpa dengan Menteri Keuangan supaya mereka ini diberi sekurang-kurangnya allowance bulanan. Tetapi Menteri Keuangan mengatakan ianya belum mampu di sudut keuangan negara. Tetapi saya terus berazam untuk berusaha membantu mereka ini, terutama bekas-bekas prajurit, veteran, supaya mereka diberi sedikit penghargaan. Dan allowance khas perlu diperjuangkan dari masa ke semasa. Allowance RM500 itu adakah cukup? Bagi saya tidak mencukupi. Itu hanyalah sebagai tanda mata sahaja baru. Dan kita akan terus berusaha. Bila tiba Hari Pahlawan, kita selalunya mendendangkan lagu-lagu patriotik. Perlu. Tapi setakat mendendangkan lagu-lagu patriotik, sedangkan para pahlawan kita, veteran kita hidup dalam keadaan dhaif, lagu itu tidak dapat menyelesaikan masalah mereka. Saya berazam untuk mengumpulkan sebanyak mungkin derma sempena dengan Hari Pahlawan. Saya sendiri turun bertemu dengan majikan-majikan, termasuk ke rumah Siti Nurhaliza, meminta beliau datang membuat persembahan, menyanyi dan diiringi oleh gesekan biola Tun Dr. Siti Hasma. Tujuannya supaya lebih ramai majikan datang untuk memberi sumbangan. Saya juga pergi bertemu dengan Datuk Ramli Sharif di kedai kopi saja, mengajak beliau untuk membuat persembahan. Dan Alhamdulillah, melalui kutipan derma Hari Pahlawan mencapai rekod lah, iaitu daripada orang ramai menghampiri 10 juta ringgit, belum lagi daripada sumbangan kerajaan. Inilah perkara-perkara yang saya cuba utarakan. Tetapi segala apa yang diputuskan untuk diteruskan 22 bulan pemerintah bertukar. Dan saya mengharapkan siapapun yang menyambung tugas selepas itu, jangan lupa kebajikan khasnya golongan veteran, sama ada berpencen atau tidak berpencen, terutama sekali daripada lain-lain pangkat. Kalau mereka seorang sarjan, walaupun mereka berpencen, kalau mereka hidup di Lembah Kelang, mereka berada di bawah, masih di paras kemiskinan. Kecualilah kalau mereka berada di kampung-kampung, bolehlah mereka hidup secara yang paling sederhana. Mereka perlu dibantu dengan apa-apa cara daripada sumber-sumber kerajaan supaya mereka dapat berdikari dalam masa jangka pendek dan jangka panjang. Itulah harapan saya supaya penerusan pembelaan kepada golongan veteran dan angkatan tentera, supaya mereka ini bukan menjadi makhluk yang meminta-minta, tetapi kitalah rakyat dan kerajaan bertanggungjawab untuk menjaga mereka dan memberi ruang untuk mereka meneruskan hidup dengan lebih selesa. Ini harapan dan cabaran yang kita hadapi. Dan saya yakin di bawah kerajaan Pakatan Harapan yang begitu singkat, kita tidak dapat mencapai sepenuhnya. Walau bagaimanapun, kita telah meletakkan asas untuk kebajikan kepada tentera dan veteran-veteran tentera ini dipertingkatkan. Misalnya memperbaiki rumah-rumah angkatan tentera yang juga dipanggil rekat. Ini dapat peruntukan tambahan untuk tahun 2020 ini. Saya yakin ianya dapat disegerakan
supaya tentera kita dapat keluarga mereka hidup dalam keadaan yang lebih selesa, terutama sekali bila mereka ditinggalkan oleh suami pergi bertugas jauh dan tidak pulang beberapa bulan. Keselamatan keluarga amatlah penting. Wanita juga sekarang ini ramai menjadi tentera. Mereka juga meninggalkan kaum keluarga pergi bertugas jauh di sana. Oleh itu, peninggalan keluarga itu perlu berada dalam keadaan yang lebih selesa. Inilah tanggungjawab masyarakat, khasnya tanggungjawab negara untuk melihat dan memberi kebajikan yang sepatutnya kepada tentera dan termasuklah pasukan polis dan sebagainya, termasuklah mereka yang berpencen dan tidak berpencen yang telah berkhidmat kepada negara, menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Terima kasih kepada semua.